أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. ومنهم ummiyuna, dan di antara mereka pula, yakni kaum Yahudi itu, ada orang-orang yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba, mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat, illa amani, selain dari penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Ayat ini meneruskan lagi bicaranya tentang kumpulan-kumpulan dalam Yahudi. Mereka bukan satu kumpulan, ada kumpulan yang beriman, ada kumpulan yang berpura-pura, ada kumpulan yang menentang secara berhadapan. Satu pembahagian sebelum ini telah diselesaikan. Kemudian selain itu pula pada ayat ini menyatakan ada golongan yang berilmu pengetahuan, ada pulanya golongan yang buta huruf, kalangan Yahudi. Ada di antara mereka pula yang sengaja meminda-minda kitab Taurat, dan ada di antara mereka yang alim kemudian beramal dengan tuntutan kitab Taurat itu. Dan mereka akhirnya sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, beriman. Jadi dengan itu Al-Quran menyatakan kepada kita supaya memahami dengan jelas kedudukan mereka ini. Yahudi adalah satu agama yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit. Kitab mereka ialah kitab Taurat, nabi mereka Nabi Musa, tetapi perangai mereka berlain-lain dan berbagai-bagai. Katanya di dalam ayat ini, wa minhum, dan sebahagian daripada mereka, min dalam bahasa Arab sebahagian, wa minhum, dan sebahagian daripada mereka, bukan semua. Ummiyuna, mereka ini ummi perkataan ini asal daripada ummun ibu, abun bapa. Ummiyuna, orang-orang yang dinisbahkan kepada ibu. Arab memandang orang yang dinisbahkan kepada ibu ni, orang ni tidak berpelajaran. Orang yang dipelihara oleh ibunya lebih tidak berpelajaran, sebab mereka manja, sebab ibu mereka memberi kehendak-kehendak mereka menjadikan budak ni tak mengaji, tak belajar. Sebab apa? Sebab dia dibela oleh ibu. Asalnya ilmu macam itulah. Sebab itulah mereka diterjemahnya ummi, artinya buta huruf, tidak belajar. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka tak ada pelajaran, buta huruf, tak pandai baca kitab. La ya'lamuna al-kitab, apa artinya mereka itu? Mereka itu ummi, mereka tidak mengetahui kitab. Kitab maksudnya kitab Taurat. Jadi oleh kerana itu mereka ini, bolehkah kita jadikan, kita buat perkiraan dengan mereka? Bolehkah mereka ini diajak berunding? Bolehkah mereka ini boleh dirojok dalam isu-isu yang mengenai agama? Tidak boleh, sebab dia tak pandai baca kitab. Semata-mata kerana keturunan mereka itu nabi-nabi, keturunan nabi-nabi, anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, maka mereka bangga dengan keturunan ini. Segala apapun tafsiran mereka boleh dikatakan ya, sekalipun mereka itu buta huruf, ini tidak boleh diterima sama sekali. Manusia boleh dididik menerusi ilmu pengetahuan, menerusi akal fikiran yang boleh menerima ilmu pengetahuan. Apabila ada ilmu akalnya terbuka, siapa pun manusia itu, datang daripada keturunan mana sekalipun itu. Tetapi Yahudi ini meletakkan satu prinsip yang lain. Keturunan Yahudi itu sendiri sudah cukup untuk hidup di bumi ini sebagai makhluk kesayangan Allah.
La ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui isi kandungan Taurat. Bukan saja kitab, mereka tak boleh beza kitab dengan bukan kitab. Ya, mereka boleh beza, tapi isi mereka tidak boleh faham, mereka tak boleh baca. Mereka tak boleh baca kalau dalam bahasa mereka, ya, untuk memahami kitab wahyu sebenarnya memerlukan kepada sedikit pengetahuan. Demikian juga bukan saja kitab Taurat, tetapi kitab suci Al-Quranul Karim juga memerlukan sedikit pengetahuan, asas-asas ilmu, barulah boleh. Semata-mata kerana kita tahu terjemahan perkataan satu demi satu, maka kita pun memberanikan diri untuk mentafsirkan kitab Al-Quran. Umpamanya, ini sesuatu tidak boleh diterima sama sekali. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, melainkan penerangan bohong dari ketua-ketua mereka. Mereka ini justru tidak pandai membaca kitab. Mereka dengar ketua mereka cakap, kemudian mereka boleh terima saja tanpa membuat penelitian yang lebih mendalam. Mereka ikut apa saja penerangan yang dibuat oleh ketua-ketua mereka. Sedangkan ketua-ketua mempunyai kepentingan di sebalik ilmu mereka tentang Taurat itu. Mereka mempunyai kepentingan. Kepentingannya ialah menjaga diri mereka supaya jangan ada dari kalangan keturunan lain daripada Yahudi ini, lain daripada Bani Israel, jangan ada yang akan memimpin agama. Agama hanya ada pada padri-padri Yahudi saja. Justru itu mereka membuat tafsiran-tafsiran. Murid mereka terdiri daripada golongan ummi, buta huruf. Lalu mereka jadi bagaimana? Jadilah mereka ini golongan hanya ikut padri-padri yang bohong itu sahaja. Wa inhum illa yazunnun, mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan saja. Banyaklah rekaan yang telah dibuat oleh padri Yahudi, oleh ulama mereka. Antaranya mereka menciptakan satu kepercayaan mereka, iaitu sesiapa yang memusuhi agama Yahudi, memusuhi keturunan Yahudi, bukan agama, memusuhi keturunan Yahudi artinya mereka ini memusuhi agama. Keturunan Yahudi dan agama Yahudi mereka anggap sama. Mereka cipta satu kepercayaan anti-Semitisme, anti-Yahudi terjemahannya, tapi mereka meletakkan Semitisme ini satu keturunan suci pada mereka, iaitu keturunan yang berasal daripada Sam ibni Nuh. Sam ibni Nuh mereka anggapnya ini sesiapa yang anti keturunan ini, artinya dia anti Yahudi, artinya dia boleh diambil satu tindakan undang-undang terhadap mereka. Jadi apakah kalau ini masih ada tertulis di dalam kitab Taurat? Tidak ada. Kalau itu datangnya daripada mana? Daripada padri mereka yang membuat penerangan bohong tentang kitab Taurat itu. Wa inhum illa yazunnun, mereka itu hanyalah berpegang kepada sangkaan saja. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, kecelakaan besar bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, yakni lalu mengubah kalam-kalam Allah dengan rekaan-rekaan yang datang daripada mereka sendiri. Wail maknanya kehancuran, wailun maknanya kecelakaan besar. Terjemahan setengahnya wailun neraka bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tidak bermakna menulis ni marah Quran, mengeji, mencela orang yang menulis dengan tangan. Tidak, mau tulis dengan kaki. Tidak maksud begitu. Mau tulis dengan kaki. Maksudnya mereka tulis dengan tangan dan mereka bebas meminda apa saja yang mereka suka. Kitab suci Al-Quran lain, tidak sama dengan kitab Taurat. Kitab Taurat ditulis oleh padri dan mereka tulis sesuka hati mereka. Setelah mereka itu dipengaruhi oleh nafsu, oleh keinginan berkuasa, oleh kepentingan diri, mereka tulis. Jadi hasrat padri-padri mereka dipelihara dalam kitab yang mereka tulis. Kitab suci Al-Quran tidak begitu. Kitab suci Al-Quranul Karim ditulis berdasarkan kepada apa yang diingat dan ditulis oleh ramai penulis-penulis wahyu. Disatukan. Sebab itulah zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dituliskan semua kitab-kitab suci Al-Quranul Karim, disalin, kemudiannya dihantar kepada seluruh dunia
dunia Islam pada ketika itu yang telah ditulis. Kemudian yang lain-lain ada sedikit sebanyak perbezaan, itu dihapuskan. Yang dikekalkan yang ni Mushaf Utsmani namanya. Mushaf Utsmani kerana ditulis pada zamannya, pada zaman Utsman. Sebelum daripada itu Quran dipelihara di dalam kepala, dalam ingatan para sahabat, huffaz as-sahabah, huffaz wahyi. Kemudian daripada ingatan itu ditulis dan dikumpul seperti mana yang ada sekarang ini. Yang ada sekarang ini itulah tulisan, bentuk tulisannya, susunan ayatnya, susunan surahnya seperti mana yang ditulis. Dan ada siapa pun yang berani mengubah apa yang ada di hadapan kita pada hari ini. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, maka kecelakaan besar bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Siapa yang menulis? Padri Yahudi. Mereka menulis dengan tangan mereka, artinya mereka ubah apa yang mereka suka. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka berkata ini ialah dari sisi Allah. Padahalnya mereka tulis daripada kehendak mereka, tak ada kena-mengena pun dengan wahyu yang diturun kepada Nabi Musa. Tidak. Tapi mereka kata inilah yang sebenarnya daripada Allah. Inilah yang sebenarnya daripada Allah, seperti yang mereka dakwa keturunan Yahudi sebagai keturunan darah suci, lain-lain daripada keturunan Yahudi ini sebagai keturunan yang hina, boleh diperlakukan apa saja terhadap mereka demi untuk kepentingan Yahudi. Hadza min indillah, kata mereka ini daripada sisi Allah. Apa tujuannya mereka lakukan begitu? Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Apakah dunia sedikit yang mereka pertahankan itu? Yang mereka pertahankan ialah kuasa untuk memerintah agama, kuasa untuk menafsirkan kitab-kitab, untuk menafsirkan agama. Mereka tidak mahu terlepas kepimpinan agama ini daripada Yahudi kepada bukan Yahudi. Ini kepentingan mereka. Lalu mereka berbuat begitu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka. Jadi bahayanya Al-Quran mengulangi, berpunca bahayanya daripada mana? Daripada tulisan yang dibuat oleh padri-padri itu. Oleh kerana itu, sebarang tulisan yang dihasilkan perlulah mengingati bahawa tulisan itu akan kekal sampai bila-bila, meskipun tangan yang menulis itu musnah dan hancur. Pen yang diguna itu musnah dan hancur, tetapi bahan yang ditulis tetap kekal sampai bila-bila. Yahudi tidak memikirkan perkara itu, tetapi hasil daripada tulisan mereka yang rosak itu kekal sampai kepada hari ini, sekalipun Yahudi itu sudah tiada lagi. Oleh kerana itulah Al-Quran membangkitkan soal apa yang ditulis. Dua kali disebutnya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba, yaktubuna, kemudian fawailul lahum mimma katabat dua kali, wa wailul lahum mimma yaksibun tiga pula. Yaksibun itu tulisan juga tiga kali. Artinya soal menulis, soal meninggal sesuatu sehingga orang boleh mempusakainya dengan lebih lama, perlulah diambil perhatian oleh orang yang berkenaan, kerana bahayanya besar. Bahayanya bukan saja mereka sesat, tetapi juga bakal menyesatkan orang lain yang akan datang pada hari-hari kemudian. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka. Tangan maknanya usaha mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Yang mereka usahakan itu ialah berdusta atas nama Allah dengan rekaan yang mereka tulis, dan mereka pula berniat jahat dengan bidaan-bidaan terhadap isi Taurat itu, terutama sekali yang berhubung dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya maka mereka dijanji dengan kecelakaan yang sangat besar. Satu perkara barangkali boleh diambil pelajaran daripada ayat ini, iaitulah jika kitab suci itu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas pindaan-pindaan yang dibuat oleh padri-padri Yahudi, maka kitab suci Al-Quran juga begitu. Kitab suci Al-Quran juga begitu. Mana-mana usaha yang cuba mengubah kitab suci Al-Quran,
maka mereka tetap dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubah kitab suci Al-Quran sama ada dengan mengubah ayatnya. Seperti yang kita baca dulu ada dalam akhbar mengenai Al-Furqanul Haq. Al-Furqanul Haq satu naskah Al-Quran yang dicipta oleh Yahudi untuk sebagai kitab yang boleh dipegang oleh 3 agama terbesar di dunia. 3 agama. Ini namanya Al-Furqanul Haq. Furqanul Haq maknanya kitab pembeza yang benar. Dia ambil ayat-ayat Quran, kemudian dia buang, dia tukar tambah, kemudian dia nak dijadikan sebagai buku teks yang boleh dipelajari oleh semua agama dan di semua sekolah. Saya difahamkan begitulah. Tetapi kitab ini tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima kerana kitab itu bukannya wahyu tetapi pindaan oleh tangan manusia yang ganas. Satu. Yang kedua pula termasuk dalam pindaan juga tafsiran-tafsiran yang dibuat, yang dilakukan berdasarkan kepada akal manusia yang terpisah, akal manusia yang tersirat di sebaliknya kepentingan diri dan hak-hak tertentu. Ini juga tidak boleh diterima dan termasuk di dalam maksud ayat meminda maksud kitab suci sama ada Taurat ataupun mana-mana kitab suci dianggap sebagai suatu kesalahan yang besar, dan janji terhadap mereka ialah wailun, kecelakaan. Sama ada kecelakaan ini kecelakaan khusus ataupun kecelakaan umum yang akan menimpa umat dan masyarakat. Kemudian seterusnya, wa qalu lan tamassana wallahu subhanahu wa ta'ala.